Kekayaan sebenar di mata seorang penjawat awam Perancis. Adakah Malaysia sebuah negara yang sekaya ini? Itulah persoalan yang bergema di dalam fikiran Mary, seorang penjawat awam dari Perancis, ketika dia berdiri di tengah-tengah Bukit Bintang, Kuala Lumpur, sambil mendongak melihat satu pemandangan yang sukar dipercayai. Pada tahun 2024, satu delegasi penjawat awam Perancis telah tiba di Malaysia untuk meninjau dasar perbandaran. Sebelum perjalanan itu, apa yang mereka dengar tentang Malaysia adalah ia sebuah negara dengan bebanan hutang negara yang tidak sedikit, menyebabkan ramai dalam delegasi membawa prasangka yang mendalam. Mary, seorang penjawat awam wanita berusia 34 tahun yang cemerlang dari Kementerian Dasar Perbandaran Perancis, juga tidak terkecuali. Dia mempunyai pandangan yang agak negatif tentang Malaysia dan langsung tidak mengharapkan apa-apa daripada lawatan ini. Namun, selepas selesai proses tinjauan, ketika sedang bersiar-siar di sepanjang jalan sibuk di Bukit Bintang, dia perasan orang di sekelilingnya serentak mendongak ke langit. Apa yang mereka lihat? Mary bertanya pada dirinya, penuh dengan rasa ingin tahu. Dia turut memandang ke langit, ke arah bangunan-bangunan tinggi, dan dalam sekelip mata, dia tergamam tidak terkata. Apa ini? Rakan-rakan sekerjanya yang perasan riak terkejut di wajahnya, turut mendongak dan sama-sama terpegun. Wajah mereka menunjukkan rasa tidak percaya yang amat sangat. Adakah Malaysia sebuah negara yang sekaya ini? Imej yang disaksikan oleh para penjawat awam Perancis itu telah menghapuskan sepenuhnya gambaran sebuah negara yang terbelenggu hutang yang mereka bayangkan. Mari kita ikuti kisah Mary. Mary dibesarkan di sebuah kawasan luar bandar bersama neneknya sejak kecil. Dia seorang yang tekun belajar sehingga bukan sahaja negara-negara lain, malah Paris, ibu negara-negaranya sendiri, adalah sebuah tempat yang asing baginya. Dia tidak pernah keluar negara dan tidak berpeluang untuk mendalami budaya dan kehidupan masyarakat di negara lain. Kali ini, sebagai sebahagian daripada program kajian lapangan, Mary terpaksa ke Asia bersama rakan-rakan sekerja kanan dengan destinasi pertama adalah China. Sebagai seorang yang serius, Mary telah membaca dengan teliti bahan yang diberikan dan mengkaji secara mendalam tentang dasar perbandaran China sebelum lawatan itu. Tetapi perasaannya apabila tiba di sana ialah, mengapa ia tidak sama seperti yang tertulis dalam dokumen? Apabila benar-benar menjejakkan kaki ke China, dia menyedari bahawa maklumat dalam dokumen dan realiti sebenar jauh berbeza. Pengalaman ini membuatkan Mary sedar dengan pedihnya bahawa maklumat di atas kertas tidak semestinya sama dengan keadaan sebenar. Bagi Malaysia, destinasi seterusnya, dia mula berasa ragu. Pasti satu lagi tempat yang tidak sama seperti dalam dokumen. Oleh sebab itu, dia hilang sama sekali motivasi untuk membaca bahan-bahan mengenai Malaysia yang telah diterima sebelumnya dan menaiki pesawat ke Malaysia dalam keadaan hampir tidak bersedia. Imej Malaysia, dalam fikiran Mary, adalah sebuah negara yang agak miskin. Dia pernah menonton berita di Perancis yang melaporkan bahawa kerajaan Malaysia mempunyai hutang negara yang sangat besar. Dia berfikir sendiri, sebuah negara yang menghadapi masalah hutang sebesar itu, pastinya secara keseluruhannya adalah sebuah negara yang miskin. Tambahan pula, dalam sebuah program televisyen lain, konsep hidup berjimat cermat di Malaysia diperkenalkan, kononnya wujud budaya tidak membuang barang yang masih boleh digunakan dan menghargai harta benda. Mendengar itu, dia berfikir, itu pasti kerana kemiskinan. Sebab itulah mereka perlu menghargai barang sebegitu rupa. Satu program lain pula melaporkan bahawa di Malaysia, walaupun bekerja berjam-jam, gaji tetap rendah. Jika gaji serendah itu, pasti ramai rakyat Malaysia hidup dalam kesusahan. Mary membuat andaian sendiri. Belum lagi, ketika Mary baru tiba di Paris, dia pernah mengalami pengalaman pertama kali memasuki sebuah kedai serbaneka semua €1. Semua barangan di kedai itu dijual pada harga yang sama, membuatkannya terbelalak pada waktu itu. Bagaimana boleh semurah ini? Tetapi kejutan itu tidak berhenti di situ. Seorang rakan yang bersamanya memberitahu bahawa di Malaysia ada kedai yang lebih hebat, yaitu kedai RM2. Mary membuat muka tidak percaya dan berkata, jadi, maksudnya pelbagai barangan dijual dengan harga kurang daripada €1. Walaupun tidak semestinya lebih murah, fakta bahawa pelbagai jenis barangan boleh dijual pada harga sedemikian membuatnya sukar dipercayai. Betapa miskinnya kehidupan rakyat Malaysia. Fikirannya penuh dengan persoalan. Malaysia mempunyai taraf hidup yang rendah, jadi dalam era persaingan antara bangsa yang sengit ini, ia pastinya sebuah negara miskin. Dia sangat yakin akan hal itu. Kemudian, apabila jadual lawatan ke Malaysia ditetapkan,
Prasangka ini terus menyelubungi fikirannya. Imej hutang yang didengar daripada berita, ditambah dengan isu gaji rendah dan kerja keras, semakin mengukuhkan pemikirannya. Apabila Morel, ketuanya, memberitahu bahawa mereka akan ke Malaysia, Mary terkejut. Tunggu sekejap, kita betul-betul akan pergi ke tempat seperti itu. Adakah ada masalah keselamatan? Ketua itu menjawab dengan riak muka sedikit keliru. Kamu akan tahu bila sudah sampai di sana. Tetapi kebimbangan Mary tidak reda. Dengan perasaan tegang dan bercampur baur, Mary menaiki pesawat menuju ke Malaysia. Sebaik sahaja Mary tiba di Malaysia dan melalui Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dia benar-benar terpana dengan kebersihannya. Bagi lapangan terbang di luar negara, sampah yang bersepah di lantai adalah perkara biasa, dan Mary sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Pasti di Malaysia pun sama saja, fikirnya. Tetapi, pemandangan di hadapannya adalah sebuah ruang yang luas, dengan ramai orang lalu lalang, tetapi tiada secebis sampah pun. Bagaimana mereka boleh menjaga kebersihan sampai begini? Dia diam-diam mengagumi. Lantainya digilap berkilat, malah kerusi dan meja juga dibersihkan dengan teliti tanpa sebarang celah, membuatkan Mary hanya mampu terpegun. Apabila tiba di kawasan tuntutan bagasi, Mary semakin kagum dengan perkhidmatan teliti yang menjadi ciri khas Malaysia. Setiap bagasi di atas tali sawat disusun dengan pemegangnya menghadap keluar. Ini adalah persediaan rapi agar penumpang dapat mengambilnya dengan mudah serta-merta. Tidak sangka mereka begitu prihatin terhadap perincian sekecil ini, bisik Mary dalam hati. Di lapangan terbang lain, bagasi sering dicampak tanpa belas kasihan dan kadang-kadang rosak bukanlah perkara aneh. Tetapi di sini, setiap bagasi seolah-olah dilayan seperti harta karun, kebersihan, kecekapan, dan penghormatan mutlak kepada pelancong yang dirasainya di seluruh lapangan terbang telah mencipta tanggapan pertama yang mendalam bagi Mary tentang Malaysia. Inilah sikap Malaysia apabila menyambut pelancong asing seperti kami. Dia berasa amat terharu. Di dalam kereta api KLIA Express yang dinaiki Mary untuk bergerak dari lapangan terbang ke pusat bandar, dia sekali lagi terkejut. Bahagian dalam kereta api itu bersih seperti baru, tempat duduk tersusun rapi, dan di lantai tiada secebis sampah. Ini betul-betul pengangkutan awam? Mary hampir tidak percaya dengan matanya. Bukan itu sahaja, apabila menaiki kereta api, seorang petugas menyambut setiap penumpang dengan ramah, "Selamat datang." Senyuman petugas itu menghangatkan hatinya, seolah-olah penyambut tetamu di sebuah hotel mewah. Mary tidak dapat menahan rasa kagumnya. Apabila kereta api bergerak di atas landasan, Mary mula sedikit berwaspada kerana di negaranya, sebaik sahaja kenderaan dipandu laju, cara pemanduan akan serta-merta menjadi kasar. Memotong secara berbahaya adalah perkara biasa. Tetapi kereta api di Malaysia ini bergerak dengan sangat lancar, hampir tidak terasa gegaran. Pergerakannya sangat halus, tiada brek mengejut atau pertukaran landasan secara tiba-tiba, dan sentiasa mengekalkan kelajuan yang stabil. Di Perancis, membunyikan horn dengan bising untuk mendesak adalah perkara biasa. Mary kagum dengan tahap profesionalisme seperti itu. Dan apabila kereta api tiba tepat pada masanya di stesen berhampiran hotel, dia terpegun dengan ketepatan masa sistem pengangkutan awam Malaysia. Sangat selesa dan tepat pada masanya, sungguh luar biasa. Pengalaman perjalanan yang hebat itu telah menawan hatinya sepenuhnya. Setibanya di hotel, sebaik sahaja Mary melangkah masuk ke lobi, dia sekali lagi menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Semua kaki tangan di kaunter penyambut tetamu tersenyum serentak dan berkata kepadanya dengan suara yang lembut, "Adakah perjalanan puan meletihkan?" Sikap ceria yang penuh senyuman itu mengejutkan Mary. Kerana di hotel-hotel di Perancis adalah biasa bagi kaki tangan kaunter untuk berwajah masam sambil menyerahkan kunci kepada tetamu. Inilah layanan mesra rakyat Malaysia, fikir Mary. Apabila masuk ke bilik, kekaguman itu berterusan. Tuala berwarna merah jambu lembut, peralatan mandian disusun kemas. Apabila membuka almari pakaian, dia mendapati ada juga baju tidur dan selipar bilik yang disediakan dengan teliti. Di Perancis, kemudahan seperti ini hanya terdapat di hotel-hotel mewah. Tak sangka hotel biasa seperti ini pun ada, Mary tidak henti-henti memuji. Perkara yang paling menakjubkan baginya ialah bilik air. Bukan sahaja tempat duduk tandas dipanaskan, malah di sebelahnya terdapat panel kawalan untuk tandas automatik dengan fungsi semburan air suam yang lengkap. Macam mana nak guna ni? Mary memandang panel kawalan dengan bingung. Walaupun begitu,
Dia perlahan-lahan terkesan dengan fungsi-fungsi dan kebersihan yang ada sehingga dia tidak dapat menahan diri daripada mengagumi bahawa bilik air di Malaysia benar-benar bertaraf dunia. Keesokan paginya, Mary dan delegasi memulakan tinjauan di jalan-jalan Kuala Lumpur. Terbentang di hadapan mereka adalah lanskap jalanan yang bersih. Kemana sahaja mereka pergi, tiada secebis sampah pun. Kaki lima dan jalan raya diturap dengan rata yang mengagumkan. Bagaimana boleh sebersih ini sedangkan hampir tiada tong sampah kelihatan? Mary berasa sukar untuk percaya. Lebih-lebih lagi, apabila lampu isyarat bertukar merah, Mary dan delegasi berhenti dan memerhatikan sekeliling. Di Perancis, apabila tidak banyak kenderaan, kebanyakan orang akan mengabaikan lampu merah dan melintas jalan. Tetapi di Malaysia, semua orang di sekeliling dengan tenang, menunggu dan mematuhi isyarat lampu dengan tegas. Mereka sangat berdisiplin. Inilah suasana masyarakat Malaysia yang menghargai ketentraman, Mary merasai. Semasa tinjauan ketika sedang berjalan di kawasan sibuk di Bukit Bintang, Mary perasan semua orang di sekelilingnya serentak mendongak. Apa yang semua orang tengok? Dengan penuh rasa ingin tahu, dia turut memandang ke arah sebuah bangunan. Rupa-rupanya, di sana sedang ditayangkan sebuah imej animasi 3D gergasi yang hidup seakan-akan nyata. Mustahil! Iklan yang begitu realistik di sebuah bangunan di tengah-tengah bandar sungguh menakjubkan. Mary tergamam sehingga berdiri kaku di tempatnya. Rakan-rakan sekerjanya dari Perancis juga sama terkejut. Mulut mereka ternganga dan menunjukkan riak muka seolah-olah tidak mahu percaya. Betulkah itu? Bisik seseorang. Kerana ingin tahu, mereka menjerit dalam bahasa Inggris di tengah-tengah orang ramai. Maaf, apa ini? Serta-merta, seorang rakyat Malaysia yang faham bahasa Inggris menjawab, "Oh, itu iklan 3D teknologi Naked Eye." Mary dan delegasi hampir tidak percaya pada telinga mereka. Apa, ini iklan? Kenapa ia begitu realistik? Di Perancis, walaupun jalanan dipenuhi iklan, mereka tidak pernah melihat iklan digital yang begitu besar dan moden. Mary teringat kembali imej China yang baru dilawatinya. Banyak lorong hanya mempunyai papan tanda yang pudar warnanya dan poster-poster usang. Iklan itu sendiri memberikan rasa lama dan ketinggalan zaman. Berbanding dengan itu, iklan di Malaysia begitu canggih dan indah. Daya hidup dan realisme imej 3D di hadapannya telah menyebabkan imej Malaysia yang miskin dalam fikiran Mary perlahan-lahan runtuh. Untuk menghasilkan iklan seperti ini, teknologi Malaysia pastinya sangat hebat, katanya pada diri sendiri, dan dia mula mempersoalkan prasangkanya. Adakah ini benar-benar sebuah negara yang dibelenggu hutang? Tinjauan diteruskan. Mary mula berasa mau ke tandas, tetapi dia cuba menahannya seketika kerana walaupun di Perancis, dia cuba mengelak daripada menggunakan tandas di tempat-tempat asing. Tandas awam di Perancis selalunya tidak mempunyai tempat duduk, dan dalam situasi itu, seseorang terpaksa menggunakan posisi mencangkung. Lantai dan dinding juga sangat kotor, kadang-kadang begitu kotor sehingga terpaksa membatalkan niat. Setiap kali mahu menggunakan tandas awam, ia memerlukan banyak keberanian. Akhirnya, tidak dapat menahan lagi, Mary memutuskan untuk masuk ke sebuah tandas awam. Apabila melangkah masuk, Mary terkejut dan berfikir, "Oh, tidak seperti yang aku sangka. Menggunakan tandas awam di Malaysia tidak memerlukan sebarang keberanian. Lantainya digilap berkilat, tempat duduk tandas bersih. Malah sudut-sudut tersembunyi juga dibersihkan dengan teliti. Di Malaysia, kemana sahaja pergi, tandas sentiasa dijaga dengan baik." Mary begitu kagum dengan kebersihan itu sehingga bertanya pada diri sendiri, betulkah semua tempat sebersih ini? Lebih-lebih lagi, di dalam tandas terdapat reka bentuk yang prihatin terhadap pengguna seperti tempat duduk bayi atau cangkuk untuk menggantung bagasi. Reka bentuk yang memikirkan kemudahan walaupun datang bersama anak kecil atau membawa banyak barang, sangat bertimbang rasa. Mary terpegun dengan kemudahan yang lengkap dan memuji, tandas yang bersih dan mudah digunakan seperti ini sama seperti di hotel mewah. Selepas itu, Mary dan delegasi memutuskan untuk mencuba perkhidmatan LRT di Kuala Lumpur. Di platform, ramai orang sedang menunggu dan agak sesak. Tetapi yang menghairankan, tiada siapa yang menolak-tolak atau cuba menaiki kereta api tanpa beratur. Sebaliknya, semua orang berbaris dengan teratur dan tenang menunggu kereta api. Pemandangan itu membuatkan Mary terbelalak. Kalau di Perancis, apabila pintu kereta api dibuka, semua orang akan berebut-rebut untuk naik, katanya dengan takjub. Apabila menaiki kereta api, satu lagi pemandangan yang menakjubkan muncul di hadapannya, ketenangan di dalam gerabak.
Para penumpang semuanya senyap menunduk melihat telefon atau membaca buku, seolah-olah semua orang menghormati ruang masing-masing. Perkara yang paling mengejutkannya ialah imej orang yang sedang tidur di dalam kereta api. Di Malaysia, walaupun di dalam pengangkutan awam, masih ramai yang boleh tidur dengan nyenyak. Di Perancis, tidur di dalam kereta api atau bas adalah sesuatu yang mustahil kerana anda akan serta-merta menjadi sasaran pencopet. Di Perancis, apabila berada di dalam pengangkutan awam, anda mesti sentiasa berwaspada agar beg tangan tidak terlepas dari pandangan. Tetapi di Malaysia, orang ramai begitu santai seolah-olah berada di rumah sendiri. Apabila menyaksikan pemandangan itu, Mary merasakan pemahaman lamanya telah hancur. Betapa selamatnya negara ini. Dia berasa amat kagum dengan sistem pengangkutan awam Malaysia yang begitu tenang dan penuh dengan rasa selamat. Apabila turun dari LRT dan berjalan di jalanan Kuala Lumpur pada waktu malam, bandar itu masih penuh dengan kehidupan. Lampu neon yang terang benderang. Orang ramai yang lalu lalang menarik perhatian Mary. Tetapi yang paling menarik perhatiannya ialah imej gadis-gadis muda yang berjalan seorang diri di jalanan pada waktu malam dengan selesa. Mereka memegang telefon pintar di tangan, memakai fon telinga mendengar muzik dan berjalan dengan santai. Di Perancis, berjalan seorang diri pada waktu malam sangat berbahaya, apatah lagi sambil memegang telefon di tangan, kerana ia akan mudah menjadi sasaran perompak. Oleh itu, tiada siapa yang berbuat demikian. Mary berasa amat terkejut. Selepas kembali ke hotel, Sophie, salah seorang ahli kumpulan, mula menyelongkar beg tangannya dengan cemas. Mana ia hilang? Semua orang di sekeliling menoleh ke arahnya. Wajah Sophie pucat lesi. Dompet saya hilang. Dompet yang mengandungi 500 euro telah hilang. Di dalam dompet Sophie terdapat lesen memandu Perancis, kad kredit dan wang tunai 500 euro. Takkan dicuri, kata Sophie sambil menangis. Seluruh kumpulan serta-merta diselubungi suasana cemas. Mary teringat bahawa Sophie pernah meletakkan beg tangannya di lantai semasa menaiki teksi Grab. Mungkin ia terjatuh di ruang letak kaki dalam kereta Grab, kata Mary dan meminta bantuan kaki tangan hotel. Kaki tangan hotel melihat resit dan membantu menghubungi syarikat Grab. Syarikat itu mengpasti kenderaan tersebut dan bertanya kepada pemandu. Tetapi jawapan yang diterima ialah tiada apa-apa yang dijumpai di dalam kereta. Rasa kecewa menyelubungi. Sophie berkata dalam keputusasaan, habislah, pasti dicuri. Tetapi kaki tangan hotel tetap tenang dan mengambil langkah seterusnya. Segera menghubungi polis. Hasilnya, dompet Sophie telah diserahkan di balai polis sebagai barang yang hilang. Apa yang menakjubkan ialah dompet itu terjatuh di Jalan Bukit Bintang, tempat mereka bersiar-siar pada waktu siang, telah dijumpai oleh seorang rakyat Malaysia yang baik hati dan diserahkan kepada balai polis. Sebaik sahaja mendengar berita itu, Mary dan seluruh delegasi bersorak gembira. Sophie juga menunjukkan riak muka tidak percaya dan berkata dengan gembira, "Luar biasa, dapat jumpa semula." Selepas menerima semula dompet di balai polis dengan lancar, 500 euro, lesen memandu, dan kad kredit, semuanya masih utuh. Di Perancis, perkara seperti ini tidak akan berlaku. Mary terbelalak dan berbisik pada dirinya sendiri. Rakyat Malaysia sangat baik dan jujur. Mereka berasa amat kagum dengan kejujuran dan tindak balas pantas masyarakat Malaysia. Beberapa hari selepas tiba di Malaysia, Mary beransur-ansur terbiasa dengan pemandangan dan kehidupan di sini. Semakin banyak dia meneroka, satu keyakinan dalam hatinya semakin jelas. Dari sudut manapun dilihat, Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dan selamat. Kebersihan bandar, kesopanan penduduknya, dan yang paling penting, kualiti hidup rakyat yang tinggi semakin menyerlahkan imej ini. Adakah ini benar-benar sebuah negara yang dibelenggu hutang? Soalan yang pernah ada di fikirannya beransur-ansur hilang setiap hari. Suatu hari, ketika Mary sedang berfikir begitu, misteri ini terjawab dalam perbualan dengan Morel, ketua delegasi. Di dalam kenderaan, beliau menerangkan secara terperinci keadaan ekonomi Malaysia untuk menjawab persoalan Mary. Hutang negara Malaysia sebahagian besarnya dipegang oleh institusi kewangan domestik dan bank negara. Oleh itu, ia sama sekali berbeza dengan meminjam wang dari luar negara. Mary kelihatan tidak begitu faham. Ketua delegasi itu mengangguk dan menyambung, "Betul, Malaysia meminjam wang dalam mata wangnya sendiri, ringgit Malaysia. Oleh itu, risiko muflis seperti di negara lain sebenarnya hampir sifar. Meminjam dalam mata wang sendiri tidak mungkin muflis." Mary sedikit terkejut kerana di Perancis,
Dia sering mendengar tentang risiko tinggi negara-negara yang meminjam dari luar negara dalam mata wang asing, yang membawa kepada krisis ekonomi. Dia belajar bahawa keadaan ekonomi Malaysia sama sekali berbeza dengan Perancis. Meminjam dalam mata wang tempatan dan beredar di dalam negara. Rupa-rupanya begitu. Hutang Malaysia tidak perlu dirisaukan. Mary akhirnya faham. Ketua delegasi itu juga memberitahu Mary satu lagi aspek ekonomi Malaysia. Sebenarnya, Malaysia adalah salah satu negara yang mempunyai rizab pertukaran asing terbesar di dunia. Oleh itu, menilai kekuatan ekonomi sesebuah negara hanya berdasarkan angka hutang adalah satu kesilapan besar. Mary berasa kagum. Salah satu negara dengan rizab pertukaran asing terbesar di dunia, saya fikir kerana banyak hutang, ekonominya tidak stabil, tetapi hakikatnya tidak begitu. Akhirnya, dia memahami kebijaksanaan dan kestabilan sistem ekonomi Malaysia. Dia belajar betapa pentingnya untuk melihat intipati ekonomi tanpa terkeliru oleh angka hutang luaran. Lawatan ke Malaysia kali ini bukan sahaja membantu Mary mengenali aspek ekonomi, tetapi juga merasai kedalaman masyarakatnya. Dia perlahan-lahan faham bahawa hati budi rakyat Malaysia itulah yang mengekalkan keamanan di sini. Pada mulanya, Mary berfikir bahawa keselamatan adalah hasil daripada kecekapan polis atau mekanisme sosial. Tetapi apabila memerhatikan tingkah laku harian rakyat Malaysia, dia mendapati bahawa ketentraman sosial di sini dikekalkan secara semula jadi oleh semangat empati dan saling berkongsi. Mengetahui bahawa keprihatinan kecil dan kelembutan terhadap orang lain oleh rakyat Malaysia, inilah yang mengekalkan keselamatan yang menakjubkan ini, membuatnya berasa amat terharu. Dan perkara yang paling jelas mencerminkan ini ialah sistem pengangkutan awam Malaysia. Mary merasakan bahawa kebersihan dan ketepatan masa sistem ini mencapai tahap tertinggi di Malaysia. Tidak mengganggu orang lain di tempat awam dianggap sebagai satu adab yang perlu dipatuhi dan telah sebati dalam fikiran semua orang. Semua orang menghormati ruang pribadi dan ketenangan masing-masing. Terhadap sikap ini, Mary memuji disiplin yang ketat dan keprihatinan mendalam rakyat Malaysia sungguh hebat. Selain itu, dia juga belajar bahawa di sebalik pelbagai perkhidmatan hebat yang dialaminya di Malaysia, terdapat nilai kemanusiaan, sebahagian daripada budaya Malaysia. Melayan tetamu yang datang dengan sebaik mungkin diamalkan secara semula jadi. Kemanusiaan ini adalah komponen penting dalam perkhidmatan dan masyarakat Malaysia. Apabila Mary menyedari hal ini, rasa hormatnya terhadap Malaysia menjadi semakin mendalam. Lawatan kerja Mary ke Malaysia kali ini benar-benar bertentangan dengan apa yang dijangkakannya dan telah membawa hasil yang sangat berharga. Sebelum pulang ke negaranya, dia duduk berbual dengan ahli kumpulannya di halaman hotel. "Kita telah salah faham sepenuhnya tentang Malaysia," kata Mary. Sophie juga mengangguk setuju. "Betul, pada mulanya kita fikir mereka miskin kerana banyak hutang, tetapi hakikatnya jauh berbeza. Di sini ada kekayaan yang tidak dapat diukur dengan angka semata-mata." Ketua delegasi juga tersenyum puas. "Kan saya dah kata, bila sampai nanti kamu akan tahu, hanya melihat dokumen tidak akan dapat melihat gambaran sebenar." Mary memandang keluar tingkap, menikmati pemandangan malam Kuala Lumpur dan berkata dengan nada serius, "Apa yang bagi rakyat Malaysia adalah perkara biasa, bagi saya, seorang yang datang dari luar negara, adalah kejutan yang bertalu-talu." Asas kepada sebuah budaya yang dipuji dunia, mempunyai hati budi dan kemanusiaan yang tertanam kukuh. Dan hati inilah, mungkin, adalah simbol kekayaan sebenar Malaysia. Selepas kembali ke negaranya, Mary menceritakan kepada rakan-rakan sekerjanya bahawa Malaysia mempunyai kekayaan yang mesra dan penuh kemanusiaan, sesuatu yang tidak dapat ditunjukkan melalui angka. "Saya fikir yang penting ialah, walau zaman berubah, rakyat Malaysia akan terus mewariskan kekayaan ini untuk masa depan. Apa yang dipelajarinya di Malaysia ialah angka ekonomi semata-mata tidak boleh digunakan untuk mengukur gambaran sebenar sesebuah negara." Mary menginsafi dirinya secara mendalam kerana pernah menilai Malaysia sebagai negara miskin hanya kerana melihat angka hutang, kebersihan kelia, keselesaan kereta api ekspres, sambutan di hotel, keselamatan di jalanan, kebersihan tandas awam, orang yang tidur di dalam LRT, dan yang paling penting, kejujuran yang memulangkan dompet yang hilang tanpa kurang 1 sen pun. Semua itu menceritakan kekayaan sebenar Malaysia. Mary tidak akan pernah melupakan iklan 3D gergasi yang dilihatnya di tengah-tengah Bukit Bintang. Pada saat itu, imej Malaysia yang miskin di dalam hatinya runtuh sepenuhnya. Sebuah negara yang boleh menghasilkan iklan semoden itu tidak mungkin miskin.
Keyakinan ini dibuktikan oleh semua pengalaman selepas itu. Mary, selepas kembali ke negaranya, menceritakan pengalamannya di Malaysia kepada rakan-rakan sekerja Perancisnya dengan perspektif baru. Kekayaan sebenar Malaysia tidak boleh diukur dengan KDNK atau angka hutang, tetapi pada hati budi rakyatnya, keselamatan masyarakat, kebersihan, dan keramahan. Itulah aset sebenar negara ini. Mendengar ceritanya, rakan-rakan sekerjanya perlahan-lahan mula berminat dengan Malaysia. Saya pun teringin nak melancong ke Malaysia. Betul ke tempat itu sebaik itu? Mary tersenyum dan menjawab, "Ya, bila dah sampai, baru tahu. Ada banyak perkara yang maklumat dan angka tidak akan pernah boleh buat kamu faham." Dan kemudian, dia bercakap tentang perkara paling penting yang dipelajarinya dari Malaysia. Kita tidak sepatutnya menilai sesuatu hanya melalui maklumat luaran. Hanya apabila dilihat dengan mata sendiri dan dirasai dengan hati, barulah kita dapat melihat gambaran yang sebenar. Malaysia adalah tempat yang telah mengajar saya pelajaran ini,